Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bersiaran pastinya bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan edisi yang khas, eksklusif hari ini kami bawakan pastinya mengenai Belanjawan 2025 yang bakal dibentangkan oleh Perdana Menteri sebentar sahaja lagi. Betul, dan pada kelazimannya Menteri Kewangan yang ketika ini merupakan Perdana Menteri juga akan membentangkan belanjawan tersebut. Tentunya fokus akan diberikan seluruh oleh rakyat Malaysia untuk memastikan supaya apa yang akan dirancang oleh negara itu benar-benar memenuhi keperluan bagi rakyat negara kita. Dan tentunya juga kita nak nantikanlah antara perkara-perkara inisiatif baru di bawah Kerajaan Madani ini memandangkan kita sudah pun akan masuk ke fasa terakhir dalam rancangan Malaysia ke-12 sebelum kemasukan ke RMK ke-13 nanti. Betul, itu yang pastinya. Dan ekonomi Madani, negara makmur, rakyat sejahtera. Demikian tema yang diangkat untuk Belanjawan 2025 ini, yang pastinya untuk memakmurkan lagi rakyat dan memahami akan peningkatan kos sara hidup ketika ini. Mungkin Belanjawan 2025 ketika ini dilihat akan memberi satu sinar kepada mereka. Apa pun sama-sama kita nantikan. Betul. Dan nantilah apa yang menarik itu kita pasti akan ramai-ramai di depan TV. Kita inisiatif baru akan dilaksanakan. Cuma yang menarik minat saya juga antara sepanjang tempoh seminggu 2 minggu ni lah, kita banyak turun ke lapangan, khususnya pasukan media digital kita ni bertanya kepada masyarakat umum berkata tentang tahu ke tak tahu ni bila belanjawan akan dibentangkan. Rata-rata mungkin tidak terlalu mengetahui bahawa sebenarnya hari inilah hari akan dibentangkan Belanjawan 2025, dan di fikiran kita juga ada barangkali lah yang tidak mengambil tahu sebelum ini tentang kenapa perlu fokus dengan belanjawan ni. Tentunya belanjawan merupakan salah satu kaedah ataupun strategi utama oleh kerajaan untuk memastikan apakah perancangan tahunan macam kita lah kan. Nak rancang, nak kahwin kena ada bajet. Nak berumah tangga ada bajet. You nak berjalan-jalan kena ada bajet. Begitulah juga negara nak merancang tentang satu tahun itu harus ada belanjawan ataupun bajet untuk ditentusahkan. Sangat setuju, dan ini merupakan hala tuju dan juga misi untuk pembangunan negara supaya ianya berada pada landasan yang ditetapkan. Dan pastinya kali ini ini menjadi satu hari yang penting dan bermakna bagi Malaysia untuk mengharungi cabaran baru pada tahun depan berpandukan Belanjawan 2025. Dan mungkin saya boleh kongsikan sedikit sebanyak info di mana Belanjawan 2025 pacu pertumbuhan ekonomi, beri keadilan rakyat yang terbanyak, dan sama-sama kita nantikan bagaimana belanjawan tersebut akan dibentangkan pada hari ini. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Belanjawan 2025 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat akan memacu lagi pertumbuhan ekonomi dan memberi keadilan kepada rakyat. Menerusi hantaran di Facebooknya semalam, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata semasa membuat tinjauan di Pejabat Kementerian Kewangan, beliau mendapati kesiapsiagaan pasukan belanjawan dan warga Kementerian Kewangan begitu rapi. Dan Anwar mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga kerajaan serta semua pihak yang terlibat yang telah memberah keringat memberi cadangan bernas untuk menjayakan Belanjawan 2025, dan ianya akan dibentangkan di Parlimen pada petang hari ini. Belanjawan 2025 merupakan belanjawan ketiga yang dibentangkan di bawah Kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim, dan yang terakhir di bawah rancangan Malaysia ke-12 sebelum beralih kepada rancangan Malaysia ke-13 untuk tempoh 5 tahun akan datang. Betul. Kalau anda nampak tadi, ada sedikit tadi nampak ada ini keunikan Perdana Menteri Malaysia kerana setiap tahun akan memasukkan buku belanjawan bajet itu di dalam satu dokumen, dalam satu kantung bekas ataupun beg lah. Yang menarik menggunakan songket, dan kali ini difahamkan menggunakan tenun songket bagi negeri Kelantan yang telah dihasilkan oleh adik guru Rasid Yusof dari kampung Tikat Penambang. Ini tahun lepas sebelum ni dengan merupakan batik ataupun songket dari Sarawak. Tidak salah saya. Ini merupakan antara keunikan kelainan lah dilakukan dan mengangkat martabat etnik kita ataupun kreatif kita bagi memastikan supaya ini dapat diangkat tinggi. Ya, betul, sangat setuju sekali. Dan hari ini Ashraf, cuaca sangat baik dan diharapkan akan berpanjangan sepanjang hari ini. Dan begitu juga kebaikan ini mengiringi dengan pembentangan belanjawan kita pada petang nanti. InsyaAllah semuanya diharapkan baik-baik saja. Dan apa pun kita saksikan ramalan cuaca hari ini dan seterusnya bersama rakan setugas langsung ke Bilik Berita.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nurni Samsul Osman langsung dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan terus berusaha membasmi kemiskinan selaras dengan aspirasi Desa Madani dalam memastikan setiap rakyat terutamanya masyarakat desa menikmati hidup lebih berkualiti. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kerajaan komited mengurangkan ketidaksamaan dan memperkasakan masyarakat desa melalui pelbagai inisiatif pembangunan, peluang ekonomi dan akses kepada pendidikan serta kemudahan asas. Melalui kerjasama erat antara kerajaan, sektor swasta dan masyarakat, beliau yakin kerajaan akan mampu membina sebuah negara yang lebih inklusif dan adil. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, sambutan Hari Pembasmian Kemiskinan Antarabangsa pada 17 Oktober merupakan satu peringatan bahawa kemiskinan satu isu global yang perlu ditangani secara tuntas. Malaysia akan mempelbagaikan rakan dagang untuk meneroka pasaran baharu bagi ekspor produk berkaitan solar dalam keadaan ketegangan geopolitik dan perang perdagangan antara China dan Amerika Syarikat. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata Malaysia membantah duty import solar yang dikenakan terhadap Malaysia. Solar ni sebenarnya harga yang murah ni yang membantu juga pada kita untuk mencapai net zero lah untuk dunia juga. So, oleh itu kita harap pihak Amerika Syarikat dapat memberi pertimbangan yang sewajarnya untuk syarikat-syarikat yang based in Malaysia ni. Beliau menegaskan Malaysia sebagai negara dalam blok ekonomi kelima terbesar dunia menjalinkan hubungan baik dengan semua pihak sama ada dari segi perdagangan, pelaburan dan juga diplomatik. Oleh itu China penting dan kedua ialah Amerika Syarikat. Ini adalah negara, dua-dua negara ini amat penting dari segi perdagangan dan juga pelaburan untuk negara ASEAN. Sebelum ini, Amerika mengenakan tarif 9.13% ke atas import sel solar dari Malaysia. Namun, menurut Tengku Zafrul, syarikat yang mempunyai sekurang-kurangnya 40% kandungan tempatan perlu dikecualikan daripada tarif. Polis merampas syabu seberat 315 kilogram dianggarkan bernilai 10 juta ringgit hasil penahanan seorang lelaki dipercayai rana dalam satu serbuan di tempat letak kereta makanan segera di Kajang Perdana malam Sabtu lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Kau Kok Chin berkata dadah dibungkus di dalam 15 guni diletakkan di tempat duduk penumpang Honda CR-V dipandu lelaki berusia 25 tahun itu. Setiap guni plastik itu buka terdapat 20 bungkusan. Seperti mana tertera dekat depan ini, 20 bungkusan. Dan kita syaki bungkusan yang dalam tulisan tu Kuan Yin Wong tu adalah dadah sabu lah. Sindiket pengedaran dadah itu aktif sejak awal tahun ini dan mendapat bekalan dari negara jiran yang dibawa masuk menerusi negeri di pantai timur. Suspek yang ada 5 rekod jenayah dan 1 rekod kesalahan dadah itu direman 6 hari bermula Ahad lepas. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Dari sungai hingga ke segara Palestin, pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, salam hormat. Assalamualaikum. Baik, tentunya kita nak bercakap berkaitan tentang belanjawan 2025 dan sebelum kita mendengarkan pembentangan itu, tentunya kita nak pastikan supaya analisis itu dapat kita lihat dan lebih dalam lagi dan kita nak dengar juga bagaimanalah situasi ekonomi negara kita sehingga boleh membangkitkan kita berdaya saing terus ke hadapan. Betul, itu yang pastinya. Dan mungkin kita boleh kongsikan sedikit pembentangan belanjawan kali ketiga adalah ketiga di rangka Kerajaan Madani di bawah pimpinan Perdana Menteri yang sebelum ini memberi bayangan peruntukan tahunan kerajaan pada tahun depan akan memberi tumpuan kepada isu inflasi serta kenaikan gaji
teknologi dan dasar konkret memeta hala tuju ekonomi madani. Tetapi sejauh manakah yang mampu untuk direalisasikan? Ianya mampu untuk direalisasikan, dan kita pastinya tertanya juga mengenai harapan pada Belanjawan 2025 ni. Mungkin sebelum ni saya boleh tanya kepada rakan host saya dulu, apa harapan pada belanjawan kali ini? Saya mudah saja. Tentunya tentang perkara asas lah, infrastruktur, keperluan bagi mereka yang memerlukan soal kebajikan, dan juga kalau bolehlah subsidi itu diberikan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Betul. Itu yang pasti, dan seharusnya subsidi itu seharusnya telus kepada yang memerlukan. Itu sama-sama kita setuju. Tapi itu adalah suara kita. Tetapi kita nak tahu juga mengenai suara rakyat, dan pastinya kita akan saksikan suara rakyat mengenai harapan mereka pastinya mengenai Belanjawan 2025. Saya harap kerajaan akan bertimbang rasa kenaikan harga barangan tempatan dan untuk mengumumkan satu kebaikan kepada warga B40 dan M40. Satu bajet yang sesuai untuk semua rakyat. Dan lagi satu, harga barangan makanan terlalu pada masa sekarang saya rasalah terlampau tinggi. So bila dia naikkan teks, kedai makanan naikkan harga makanan. Bahagian pendidikan ratakan kepada semua bangsa, bukan hanya untuk India saja, untuk semua bangsa kena sama ratakan semua dalam pendidikan. Bila orang buat projek sebelum itu dia mesti sediakan itu longkang dan sebagainya . Jangan buat saja, lepas itu semua bencana jadilah. Kan subsidi itu boleh kurangkan sikit, tapi jangan hapuskan saja. Saya rasa berterima kasih sebab kerajaan masih lagi memberi bantuan kepada pendidikan anak-anak, sebab saya dapat voucher untuk buku, ada peruntukan untuk pembelian baju sekolah, kasut semua. So memang kita guna, tapi kalau dia lagi mempertimbangkan amount yang dia bagi, lagi menyenangkanlah. Kita pun kena perhatikan untuk miskin tegar, khusus di tempat ulu-ulu tu, kampung-kampung tu ada yang tak dapat makanan. Jangan pandang orang yang di bandar saja. Yang kebanyakan dalam kampung-kampung tu ada yang langsung tak ada bantuan. Baik, itu sebahagian daripada pandangan rakyat, dan saya kira pandangan-pandangan itu harus untuk diambil berat oleh kerajaan, dan ia sangat-sangat visible lah untuk kita lihat. Itu yang realiti yang berlaku di lapangan, dan kita nak diskusikan tentang perkara ini yang barangkali akan dilihat bagaimana plan perancangan itu akan dilaksanakan oleh kerajaan pada petang nanti. Kita nak bersama dengan seorang individu yang merupakan Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid yang merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, untuk kita bercakap soal reformasi ekonomi ke arah negara berdaya saing. Baik, ini satu topik yang cukup penting melihat kepada kedudukan negara kita. Kita mulakan dulu. Dan Assalamualaikum Dr. Selamat pagi, dan terima kasih kerana memberikan kesempatan waktu untuk bersama kami hari ini Dan pastinya Belanjawan 2025 penuh dengan harapan dan penuh juga tanda tanya, dan kita dapat saksikan juga tadi suara-suara rakyat yang menginginkannya ataupun keluh kesah mereka mengenai kos sara hidup yang semakin tinggi, mengenai pengurangan subsidi dan seharusnya janganlah potong tetapi dikurangkan. Dapat kita saksikan ketika keadaan ini, ekonomi yang tidak menentu, dan kesan terhadap ekonomi kita tak dapat nafikan akan impaknya, dan dengan tekanan inflasi dan juga cabaran globalisasi ketika ini dan juga perkembangan pesat teknologi, kita tidak mampu untuk menafikan ataupun menidakkan dengan apa kesan-kesan yang berlaku yang kita terima ketika ini. Dan mungkin doktor boleh kongsikan mengenai Belanjawan 2025 bertemakan ekonomi madani, negara makmur, rakyat sejahtera. Mungkin jangkaan dan juga tumpuan utama dalam Belanjawan 2025 pembentangannya pada petang ini berkenaan apa? Okey. Saya rasa kerangkanya masih lagi sama, iaitu memastikan kehidupan rakyat akan kekal sejahtera, ekosistem perniagaan akan terus berdaya saing, dan dasar yang berbentuk pro pelaburan yang akan menarik lagi perhatian pelabur asing untuk datang dan melabur di Malaysia. Saya rasa kerangka seperti itu akan terus dikekalkan.
dan pada masa sama juga penumpuan terhadap disiplin keuangan lah, keuangan kerajaan, yang mana defisit fiskal tu saya jangkakan akan terus dikecilkan. Maksudnya akan berlakulah mungkin penggalan cukai yang baru, pengoptimuman perbelanjaan dan sebagainya, termasuklah rasionalisasi subsidi mungkin akan diumumkanlah bagi memastikan kerajaan akan mempunyai ruang untuk mereka berbelanja ke arah yang lebih produktif, ke arah yang membantu rakyat. Doktor, kita sekarang ini sudah ada akta fiskal. Betul. Yang mana merupakan tumpuan kita untuk memastikan perbelanjaan kita tidak terlalu tinggi dan masa sama juga pendapatan kita seimbang. Kita mengejar kepada angka tersebut. Dengan keperluan semasa dan juga perbezaan harga pasaran dunia, tahun depan dijangka juga akan meningkat secara tidak langsung. Optimis tak kita mampu untuk memastikan supaya belanjawan kita kali ini masih lagi mengikut landasan seperti yang kita mahukan? Saya rasa kita dah, orang kata tu, berada dalam, kalau saya nak katakan macam ni, we are in a sweet spot lah. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana pertama, kalau kita tengok nilai ringgit kita telah mula mengukuh dalam kuantum yang agak, saya kira agak tinggi dan juga kita dapat saksikan kemasukan pelabur asing, bukan sahaja setakat orang kata tu pelaburan portfolio, iaitu pasaran saham, bond dan sebagainya, tapi pada basis pelaburan daripada FDI juga menunjukkan kemasukan. Jadi kita berada dalam situasi yang mana keyakinan terhadap pentadbir itu tinggi. Dan ini membuka ruang lah bagi pihak kerajaan untuk merangka strategi pembangunan yang berbentuk lebih terangkum dan sebagainya itu untuk dilaksanakan. Mungkin akan melibatkanlah dasar-dasar yang kurang popular dan sebagainya. Tapi kalau nak kata ekonomi dan bagaimana belanjawan itu dirangka pada yang petang ni akan diumumkan, saya rasa sepatutnya kerajaan perlu mengambil kesempatan ini untuk orang kata tu melaksanakan reformasi ekonomi itu dengan lebih tuntas. Termasuklah pelaksanaan dasar-dasar yang agak kurang popular tersebut untuk kita pastikan kita dapat menghadapi cabaran, kerana ekonomi luaran ni memang saya melihat cabarannya akan terus berlaku. Ni nanti bulan November ni pilihan raya di Amerika Syarikat. Siapa yang menang, wallahu alam, apakah bentuk dasar yang akan dilaksanakan. Situasi geopolitik di Timur Tengah, apakah akan berterusan, apakah bentuknya dan sebagainya, dan pelbagai lagi isu yang mana saya kira benda ni di luar kawalan. Di sini terdapat keperluan lah untuk memastikan kedudukan keuangan kerajaan tu perlu dikukuhkan. Dan jurang pendapatan isi rumah juga memainkan peranan, Doktor, ya. Dan bagaimana bagi pandangan Doktor, seharusnya kerajaan merancang untuk menangani ketidaksamaan pendapatan ni dalam konteks reformasi ekonomi bagi memastikan penyelarasan itu ada? Maknanya apa yang duduk di luar bandar dan di bandar, meskipun kita dapat saksikan mereka ini M40, tetapi hakikatnya dengan kos sara hidup yang sangat meningkat, ia memberikan sedikit sebanyak impak terhadap ekonomi mereka sendiri. Bagaimana nak mendapatkan kesamarataan itu? Betul. Dia nak dapatkan kesamarataan tu, memang itu dia punya aspirasi lah. Hakikatnya situasi kesenjangan pendapatan ni memang suatu isu yang saya kira bukan unik di Malaysia, suatu perkara yang boleh dianggap suatu perkara yang universal. Dan ini menuntut strategi pembangunan yang jelas, ya, baik di peringkat jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, kita bercakap tentang kos sara hidup. Kos sara itu kalau dibiarkan akan melebarkan lagi jurang pendapatan tersebut. Jadi di situ peranan dasar seperti bayaran pindahan, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan sebagainya, itu perlu dikekalkan dan mungkin perlu diluaskan skopnya. Beringkat menengah dan jangka panjang, sudah pasti kita akan nak pastikan penerima STI ni kalau boleh pada masa akan menurun. Maksudnya menurun tu bukan kita nak kurangkan peruntukan. Menurun tu berjayanya dasar pendidikan kita, berjayanya dasar perindustrian kita yang mewujudkan banyak pekerjaan yang orang kata tu menghasilkan gaji yang tinggi dan sebagainya. Itu menuntut pelaksanaan dasar bersifat jangka sederhana dan jangka panjang. Tentang kos sara hidup ini, kalau lihat sebenarnya tahun ini rata-rata negara-negara di Asia dan juga negara keseluruhan mengalami kadar inflasi agak tinggi. Cuma Malaysianya kelebihannya kerana kita melakukan banyak fikir-fikir rancangan ekonomi juga berkaitan tentang rasionalisasi subsidi yang membantu, dan akhirnya daripada 11% boleh jadi ke 4 ke 5% saja peningkatan inflasi itu. Tetapi sekiranya trend ini berterusan, peningkatan inflasi itu, dalam masa sama juga kita mengambil dasar tidak populis, iaitu dasar-dasar melakukan rasionalisasi subsidi, mampukah kita bertahan untuk memastikan rakyat kita ni boleh berdepan dengan kos sara hidup ni? Ini memang satu perbincangan yang saya kira memang terus dibincangkan, kerana kita bercakap tentang soal trade-off, timbang balik. Maksudnya buat satu perkara ni dia akan menyebabkan perkara yang lain pula. Kita nak
kurangkan subsidi pasal kita nak pastikan yang menerima subsidi itu betul-betul layak. Betul. Bila berlaku pengurangan akan ada kesan pada tingkat harga lah. Jadi di sini saya rasa satu peranan komunikasi lah. Ya, kerana kita tak boleh menghadapkan suatu perkara yang begitu ideal. Maksudnya kita kurangkan subsidi tapi pada masa sama harga kekal rendah. Itu tak logik lah kan. Jadi di situ peranan strategi komunikasi itu perlu dijelaskan kepada rakyat kenapa dasar itu dibuat dan apakah kesannya, dan yang penting sekali langkah mitigasi. Kerana saya nampak langkah seperti sumbangan tunai rahman dan sebagainya suatu bentuk langkah mitigasi. Kerana dengan adanya bayaran pindahan, dengan adanya bayaran tunai ini, dia akan secara automatik meningkatkan sedikitlah kuasa beli rakyat untuk menangani isu kenaikan kos hidup itu tadi. Jadi kalau rakyat nampak nak buat macam ni, ada langkah mitigasi, nampaklah perkara itu berstruktur. Jadi itu akan menimbulkan suatu bentuk keyakinan, credibility dan sebagainya, dan akan meredakan sikitlah suhu rakyat tu. Itu dia. Dan juga Belanjawan 2025 ini juga turut memfokuskan dijangka untuk menarik lebih ramai lagi, memperkembangkan lagi ekonomi negara dan pastinya untuk menarik lebih ramai lagi daripada pelabur luar, dan Malaysia bakal muncul sebagai kuasa ekonomi di Asia Tenggara. Dan mungkin doktor boleh kongsikan mengenai strategi yang akan dilaksanakan untuk menarik lagi yang lebih banyak untuk menarik pelaburan masuk kepada dalam negara ini sendiri, dan juga bagaimana kerajaan melihat peranan Belanjawan 2025 ini mempersiapkan lagi negara untuk menjadi kuasa ekonomi di Asia Tenggara hasilnya. Saya kira kalau kita lihat situasi yang berlaku di luar sana, seperti di orang kata tu perang perdagangan antara China dan Amerika Syarikat sebagai contoh, memang membimbangkan. Tapi pada masa yang sama dia seolah-olah memberi manfaat pula pada kita, kerana telah banyak syarikat-syarikat yang mengamalkan strategi China Plus One ni tadi datang ke negara kita dan melabur. Dan di situ saya kira baguslah kan. Tapi bergerak ke hadapan, kita tidak pasti situasi perang perdagangan ni kalau berterusan pun saya kira pun tidak bagus juga. Dan di sini menuntut kerjasama yang erat antara negara di serantau ASEAN ni. Dan tahun hadapan Malaysia akan menjawat jawatan chairmanship lah untuk ASEAN ni. Jadi situ boleh memberi satu leverage lah kepada negara kita untuk menentukan hala tuju bagaimana hubungan yang akrab antara ASEAN ni boleh kita pertingkatkan lagi untuk menghadapi cabaran disebabkan faktor luaran ini tadi. Okey, Doktor, saya melihat soal trend pelaburan negara. DDI terus berkukuh di dalam negara kita berbanding dengan FDI, dan masa sama juga FDI juga terus masuk dengan keadaan yang cukup baik. Kedua-dua perkara ini harus dipandang bagaimana strategi itu boleh memakinkan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Sekarang nak bercakap soal strategi melalui dasar-dasar sedia ada. Bagaimana strategi baru dalam Belanjawan 2025 ini yang harus untuk dilihat untuk meningkatkan lagi kedudukan DDI kita dan juga FDI kita untuk menarik lagi pelabur asing untuk masuk dan juga mengukuhkan pelaburan dalam negara kita. Kalau kita perhatikan tahun lalu, banyak dokumen dasar telah diumumkan seperti NETR, NIP3 dan sebagainya. Itu merupakan dokumen dasar yang menentukan hala tuju industri lah, terutama industri yang utama seperti sekarang kita bercakap tentang industri peralihan tenaga, semikonduktornya dan sebagainya. Itu dasar perkembangan dari segi industri. Dan dari segi bajet pula, kita melihatkan apakah insentif yang akan menggalakkan pelaburan. Kerana bila melabur ni, dia akan melibatkan cost and benefits analysis, analisis cost dan manfaat. Dan sudah pasti cost tu memainkan peranan. Antara costnya cukai lah. Jadi kalau kerajaan boleh meneruskan cukai, insentif cukai berbentuk seperti capital allowance dan sebagainya, saya kira itu akan dapat mewujudkan satu ekosistem yang sihat untuk menggalakkan pelaburan. Kerana seperti saya katakan pada awal tadi, kita berada dalam keadaan we are in the sweet spot sekarang ni. So dengan adanya keadaan yang begitu kondusif dengan dasar yang jelas, saya rasa saya tak nampak kenapa insentif cukai boleh diberikan kepada syarikat-syarikat untuk menggalakkan aktiviti pelaburan ini. Okey, baik, selepas ini kita nak bercakap juga berkaitan tentang isu cukai. Dia sebut tadi cukai kan, ni cukai secara biasa lah. Setiap kali Belanjawan orang tertanya juga adakah cukai baru akan diperkenalkan, dan kita lihat juga prestasi cukai SST negara yang baru saja diimplementasikan tahun ini adakah memberikan kesan yang baik kepada jumlah pendapatan negara. Kita nak bincang semua selepas ini. Baik, kembali lagi. Tadi saya menyentuh soal isu cukai. Doktor, tahun ini SST peningkatan 2%. Saya nak tahu dulu berkaitan tentang bagaimana strategi ini, adakah
strategi yang positif. Dalam masa sama juga untuk tahun depan, jangkaan adakah kewujudan cukai-cukai baru, kerana seringkali diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mereka golongan maha kaya harus untuk dilakukan sesuatu kepada mereka untuk menyumbang semula sebenarnya kepada masyarakat. Okey. Bila cakap pasal cukai ataupun secara umumnya belanjawan, antara pemboleh ubah utama yang diperkatakan adalah defisit fiskal. Maksudnya perbezaan antara hasil dan pendapatan yang menghasilkan angka negatif lah, defisit. Dan defisit itu ingin dikecilkan. Betul. Ya, ke paras 3% satu hari nanti. Di situ maksudnya kalau nak kecilkan defisit tu perlu ada dua perkara lah. Iaitu sama ada naikkan hasil ataupun kurangkan belanja. Dalam kes ni kita bercakap tentang hasil, dan kalau hasil ni sudah pasti antara yang utama cukai. Jadi kalau itulah dia punya hala tujunya, memang nak tak nak akan adalah keperluan untuk memperkenalkan cukai yang sedia ada, memperluaskan skop yang cukai yang sedia ada. Jadi saya kira macam cukai SST telah pun dinaikkan daripada 6% ke 8%, tapi dia bermula pada 1 Mac kan. Kita tak dapat full year punya efek. Betul. So mungkin tahun depan kita dapat full year effect. Sepatutnya secara teorinya kutipan SST tu nanti akan lebih tinggi lah. Dan kemudian dicakap tentang cukai warisan, cukai, kalau sebelum ni disebut high value goods tax, yang mana sepatutnya diperkenalkan tahun ni, tapi telah pun di put on hold lah for the time being. Mungkin jugalah Perdana Menteri akan mengambil kesempatan ni untuk mengumumkan bilakah cukai ini akan diperkenalkan dari segi timeline-nya. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh kita jangkakanlah dari segi aspek cukai. Itu yang pastinya. Dan juga mengenai pemilikan hartanah di kalangan rakyat yang ketika ini masih lagi di kadar yang sangat rendah, dan mungkin ini juga antara menjadi tumpuan dalam belanjawan 2025 ini. Dan bagi pandangan doktor, apakah langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kerajaan dalam membantu rakyat untuk memiliki rumah, terutamanya bagi golongan muda dan juga yang berpendapatan rendah ketika ini? Itulah aspek rumah ni, saya sebenarnya ada pendapat yang sedikit berbeza lah. Maksudnya memang harga rumah kalau kita lihat rata-ratanya memang di luar kemampuan lah ya. Dan di sini menuntut suatu orang kata tu reality check lah. Sebaiknya kita patut menggalakkan, mungkin buat sementara waktu ni untuk menggalakkan rakyat untuk menyewa dan sebagainya. Mungkin apa yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan suatu perundangan yang jelas yang melindungi pihak penyewa dan pemilik rumah tersebut, supaya mewujudkan satu pasaran yang sihat dalam pasaran sewaan rumah ni. Mungkin itu satu perkara yang perlu dipertimbangkan. Tapi dari segi pembiayaan, saya nampak kalau katalah nak membuka lagi akses pembiayaan kepada perumahan ni, dia akan melibatkan instrumen seperti jaminan lah, guarantee. Dan di sini mungkin institusi yang kerap orang kata tu menjadi memainkan peranan utama, SJKP. Kerana pihak bank dia akan adalah perkiraannya, tetapi kalau ada SJKP punya orang kata tu jaminan tu, dia akan membuka lebih banyak peluang pada mereka untuk memiliki dan mendapat pinjaman perumahan. Okey, pasaran hartanah ini saya tertarik untuk saya membawa cerita ini ke belah selatan, Johor. Dilihat antara sekarang negeri yang sedang membangun, secara khususnya membawa pelaburan baru dan juga mewujudkan pasaran hartanah yang dilihat semakin dinamik. Johor juga harus memastikan kebajikan masyarakat secara khususnya tentang pemilikan hartanah itu berada dalam keadaan mampu milik. Berdepan dengan dua strategi ini, bagaimana kerajaan harus mencari peimbangan antara kedua-duanya, sebab kita tidak mahu pasaran hartanah terlalu melonjak tinggi yang akhirnya akan menjejaskan juga sektor kediaman dan juga pasaran bagi masyarakat secara khususnya. Itu saya sebutkan tadi, saya rasa instrumen seperti jaminan tu merupakan instrumen yang boleh pakai untuk memastikan rakyat di Johor akan mempunyai peluang lah mendapat pembiayaan. Kemudian kita dah nak tengok banyak aktiviti pelaburan yang berlaku di Johor. Saya kira perkara ini seharusnya akan mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak dan mungkin akan memberi satu potensi peningkatan pendapatan pula di peluang untuk rakyat Johor menikmati suatu bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Itu sedang kita saksikan, dan mungkin perkara ini akan memungkinkan mereka untuk memiliki rumah pula. Jadi aspek literasi kewangan juga penting jugalah. Jadi itu yang saya nampaklah dalam situasi ini. Baik. Itu dia. Dan pastinya mengenai belanjawan yang dinantikan antara fokus utama selain daripada segmen ekonomi rakyat dan juga pembangunan negara, dan pastinya sektor kesihatan dan juga pendidikan menjadi keutamaan, doktor ya. Dan kita menyentuh mengenai segmen kesihatan, dan juga mungkinkah apakah inisiatif utama dalam belanjawan 2025
2025 ini untuk meningkatkan lagi akses kepada penjagaan kesihatan bagi semua rakyat Malaysia. Apatah lagi kita berdepan dengan masalah kekurangan doktor, tenaga pakar, berdepan dengan kesesakan hospital dan mungkin bagi pandangan doktor. Yalah, saya rasa kita memang mempunyai suatu sistem kesihatan yang begitu universal sebenarnya, kerana di peringkat hospital awam ni semua boleh pergilah dengan bayaran yang begitu orang kata kompetitif lah. Betul. Dan di sini saya rasa memang betul lah antara infrastruktur yang perlu dipertimbangkan manpower lah, iaitu doktor. Dan di sini peranan pentingnya orang kata tu konsolidasi fiskal itu penting. Kerana dengan adanya peningkatan hasil, pengurangan perbelanjaan, ruang dasar tersebut boleh digunakan untuk dibelanjakan perkara-perkara yang akan mendatangkan produktiviti yang lebih tinggi. Kesihatan merupakan satu faktor yang penting untuk menaikkan produktiviti. Kerana bila rakyat kita sihat, maka mereka akan lebih produktif. Jadi di sini mungkin adalah keperluan untuk melihat bagaimana perjawatan di sektor kesihatan ni perlu dilihat semula supaya akses kepada universal healthcare system di Malaysia ni akan terus terjamin. Okey, sektor kesihatan ni saya nak melihat kepada dalam konteks yang berbeza sedikit. Sektor kesihatan sahabat tahun mendapat peruntukan paling tinggi. Antara perkara-perkara penting harus dilihat adalah tentang peningkatan harga dalam sektor kesihatan. 2024 12% peningkatan berlaku. 2025 dijangka antara 10 ke 13% akan berlaku. Dalam perihal ini saya nak bertanya kepada doktor sendiri, bagaimana harus untuk kita pandang tentang memastikan supaya harga dalam pasaran sektor kesihatan tu masih lagi dalam keadaan yang peningkatan boleh diterima. Kerana kita lihat bagaimana sektor kesihatan ni harga pasaran itu tak boleh kita lari penentu daripada pihak global kerana faktor kontrol itu berlaku. Kedua, dalam konteks sekarang ni penyediaan tak nak bergantung kepada kerajaan semata-mata. Kita baru saja meminda sedikit klausa dalam perlindungan insurans dan juga takaful. Ini memberikan kesan kepada mereka khususnya M40 yang banyak menggunakan fasiliti kesihatan swasta. Kita tidak mahu semuanya beralih kepada kerajaan semata-mata kerana akhirnya akan meningkatkan nanti. Bagaimana perkara ini harus untuk ditimbang tara antara kedua-duanya, Doktor? Betul. Ini satu perkara yang agak sukar jugalah untuk diselesaikan kerana kita berhadapan dengan yang mana satu di sektor itu sendiri, maksudnya kebergantungan kita dari segi ubat-ubatan, equipment dan sebagainya daripada negara luar, dan itu akan menyebabkan kos itu meningkat lah. Kemudian kita berhadapan dengan isu prevention. Seperti kalau kita lihat banyak laporan yang mengatakan kadar obesiti yang meningkat dan sebagainya, dan akan memberi kesan kepada isu penyakit NCD, non-communicable disease, penyakit yang tidak berjangkit seperti jantung, kencing dan sebagainya. Mungkin di situ perlu ada insentif kepada rakyat macam mana mereka kata tu boleh menjaga kesihatan. Dan mungkin juga di sini mungkin boleh letakkan unsur percukaian terhadap perkara cukai yang gula atau sebagainya perkara yang boleh dipertimbangkan kerana saya rasa dua perkara ni kena wujudlah. Prevention tu kena ada, kemudian sistem kita ada tu kena diperbaikilah. Mungkin dari segi penyelidikan dan pembangunan, research and development dalam sektor kesihatan tu perlu ditingkatkan supaya kebergantungan kita dari segi ubat-ubatan daripada negara luar tu mungkin dapat dikurangkan. Dan doktor, mungkin doktor boleh kongsikan pastinya mengenai harapan terhadap pembentangan belanjawan 2025 yang akan berlangsung pada hari ini, iaitu pada pukul 4 petang sebentar nanti, yang pastinya yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Harapan terhadap belanjawan ini pastinya. Harapan saya sebagai pengasas ekonomi, memang satu perkara yang saya harapkan adalah momentum konsolidasi fiskal itu perlu diteruskan. Ia bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang popular, tapi diperlukan. Dan di sini menuntut komunikasi. So saya harapkan kerajaan lepas ni akan menjalankan satu strategi komunikasi yang jelas supaya rakyat boleh faham dengan jelas. Okey, tanggungjawab kita juga ni sebagai pemain media untuk memastikan supaya maklumat itu sampai dengan tepat dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat khususnya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada doktor atas perkongsian ini. Tentunya Doktor Pertanian akan bersedia di hadapan TV juga untuk menantikan. Nanti kita akan panggil juga doktor untuk analisis belanjawan 2025. Selepas ini kita bercakap berkaitan tentang PMKS, satu bahagian yang merupakan sektor utama bagi menggerakkan KDNK negara kita ini. Dan apa kita akan berhenti rehat seketika. Teruskan setia bersama kami. Saya sebagai peniaga kecil, saya membuat perniagaan ni, crystals ni semua selama 6 tahun. Tapi selama 6 tahun ni, saya try untuk mendapatkan proper license lah. Bantuan macam kewangan lah. Bantuan kecil kewangan untuk buat bisnes ni. Modal lah, modal. Kalau dapat,
maybe kita akan besarkan perniagaan kita kan. Harapan kita kalau boleh harga barang ni tidak naik lah. Kalau boleh diturun sikit lah, jangan sampai melambung naik sampai 20% naik. So, kalau belanjawan ni kalau dinaikkan kita punya apa ni, contohnya gaji kita apa semua naik sikit kan. At least boleh lah kita cover sikit. Boleh cover sikit dengan harga barang yang naik ni. Barang-barang punya harga dah naik sebab mahal. So kita pun, dia orang customer pun tanya, kenapa barang-barang sudah naik RM30 macam tu? So mahal. Sebab dekat kedai dia orang naik barang harga dia kan. So kita pun naik dah. Kurangkan kos harga yang barang asas. So saya harapkan boleh bajetkan lebih banyak peruntukan untuk pembelian barang-barang harian, barang runcit macam tu. Ya, itu tadi suara daripada keluh kesah daripada perusahaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Saya yakin ini merupakan satu tekanan kepada mereka dan yang mereka perlu hadapi berikutan bukan sahaja di Malaysia ya, tetapi khasnya satu dunia berikutan dunia ketika ini berdepan dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Betul. Dan apapun itu antara suara daripada peniaga kecil. Dan hari ini kita bawakan juga merupakan Presiden Persatuan Ekonomi Muslim Malaysia iaitu Encik Abdul Hanan Anan Abdullah merupakan untuk memperkatakan mengenai bantuan dan juga harapan buat PMKS yang saya kirakan yang mempunyai harapan yang setinggi gunung ketika ini terhadap belanjawan 2025 yang bakal dibentangkan dan mungkin ya Lebaran semakin terasa apakah insentif yang akan diberikan untuk PKS pada tahun ini dan sejauh mana ianya dapat membantu PKS untuk terus memacu perkembangan mereka lagi khasnya menembusi ke peringkat global pastinya hendaknya ya. Baik, Encik Abdul Hanan, ini satu segmen yang sangat penting. PMKS antara penyumbang utama kepada KDNK negara. Saya nak berkata tentang isu-isu yang mendasari PMKS ini, perkara yang harus untuk diambil perhatian dalam industri PMKS ini. Okey, terima kasih kepada Cik Dini dan juga Cik Nurul. Right. Seperti yang kita maklum bahawa dalam KDNK perusahaan mikro, kecil dan sederhana menyumbang lebih kurang 38.2%. Yang dikatakan kita ada lebih kurang 97.4% daripada jumlah perniagaan di Malaysia. Jadi kalau kita lihat ekonomi Malaysia ini dipacu secara tak langsung oleh perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Kalau kita harapan kita macam Cik Nurul bagi tahu tadi, setinggi Gunung Kinabalu. Itu dia juga. Dan antara perkara yang selain berdasarkan berkaitan birokrasi ini, kerana kadang-kadang PMKS ini perlukan ada lesen, modal suntikan awal. Bagaimana dua perkara penting inilah, kerana meniaga harus ada lesen, harus ada tempat, harus ada modal. Tiga perkara penting ini untuk dilihat dalam belanjawan kali ini. Saya harap, sebab ini adalah harapan. Harapan kami ialah agar kerajaan mempertimbangkan kos pematuhan terhadap lesen ini. Kenapa perusahaan ataupun usahawan-usahawan mikro ini sukar untuk mendapat lesen? Ia melibatkan kos. Jadi kalau di dalam bajet nanti sekiranya ada pengurangan kos, ini akan membantu ramai. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah birokrasi. Betul. Birokrasi. Birokrasi ini cara kita melayan. Bila kita lihat usahawan kecil, mikro, janganlah dilihat sebagai sebelah mata sahaja. Kita harap bahawa kerajaan memberikan lebih banyak bantuan kepada micro level agar micro ini menjadi kecil, kecil menjadi sederhana, sederhana menjadi besar. Maknanya sokongan yang berterusan di situ perlu ada dan yang pastinya controller, orang kata apa, kontrol daripada pihak ketengah supaya tidak ada berlakunya kenaikan harga yang membebankan ditanggung oleh peniaga kecil khasnya. Dan lagi satu kita nak tanya juga kepada Cik Hanan ya, apakah bantuan yang diharapkan daripada pihak kerajaan pastinya daripada belanjawan 2025 pada kali bantuan ini? Pertama sekali ialah pembiayaan. Pada bajet tahun lepas
2024 diperuntukkan 44 bilion. Daripada 44 bilion, hanya 46% sahaja yang dapat manfaat. Maknanya 54% tidak tahu. Okay? So kita harap kerajaan menambah lagi, di mana 44 bilion ini tambah lagi, right, agar ia merancangkan ekonomi, dan serta apa yang kita nak ialah pembiayaan itu dipermudahkan. Pembiayaan itu dipermudahkan. Ini masalahnya ialah bila dalam mikro ataupun kecil dan sederhana, bila nak buat pinjaman, seolah-olah mereka meminjam di pihak bank. Bank ada KPI dia, kita faham. Okay, dia perlu ada pulangan. Betul. Tetapi bila micro level ataupun kecil sederhana pergi mana-mana agensi, seolah-olah kami dipandang datang minta, dalam proses kita datang minta lah kan. Selalunya dilayan agar orang kata what will you give you to me. Okay. Sebenarnya micro level ini menggerakkan ekonomi. Mereka yang menggerakkan ekonomi. Perlu ada bantuan dan perlu dipermudahkan pembiayaan. Ini strategi yang harus dilihat semula. Bagaimana untuk menyantuni golongan mikro, kecil dan sederhana ini. Tuan Abdul Hanan sendiri, Persatuan Ekonomi Muslim Malaysia tentunya juga mengambilkan peranan penting untuk memastikan supaya bantuan-bantuan ataupun gerakan-gerakan dilakukan oleh dalam belanjawan itu disebarluaskan dan membantu golongan-golongan yang memerlukan ini. Untuk belanjawan 2025 juga, saya percaya akan keterhadapan untuk membantu mereka secara khususnya. Bagaimana peranan dia ambil untuk memastikan supaya apa jua insentif yang dilakukan oleh kerajaan dan belanjawan nanti diumumkan itu dapat disebarluaskan dan dibantu juga mereka golongan peniaga kecil dan sederhana ini. Baik, terima kasih Dini. Mengikut laporan SME Corp, laporan tahunan dia, hanya 30% sahaja yang pergi memohon. 70% tak memohon. Jadi kita walaupun dana itu ada. Dana itu ada. Kenapa ia berlaku? Kerana mereka kebanyakan mereka tidak dapat menerima info. Walaupun sekarang dalam dunia TikTok kita ada dalam social media, tetapi bila dia di permintaan untuk dapat peminjaman ini terlalu banyak, membuatkan mereka yang nak pergi pinjam ni ataupun mereka yang nak mohon bantuan ini agak gusar. Tak pergi langsung. Bila pergi ke agensi melihat kita seolah-olah okay, what you want? Right? Dalam arti kata lain. Jadi di sini letaknya peranan persatuan, tak semestinya Persatuan Ekonomi Muslim Malaysia, tetapi termasuk juga persatuan-persatuan lain untuk menyampaikan info. Jadi dengan itu kami mengambil satu pendekatan pada Sabtu akan datang, 26 hari bulan. 26 hari bulan, ya, minggu depan. Okay, seminggu, hari ini petang ni akan ada bajet. Minggu depan 26 hari bulan Oktober di Fakulti Ekonomi Pengurusan UKM, kami buat satu program. Nama program dia adalah Bajet ke Poket. Di situ akan adanya wakil daripada Kementerian Usahawan dan juga Koperasi. Dan kita juga ada wakil daripada SME Corp, insyaAllah. Dan kita juga cuba mencari wakil. So tujuannya adalah untuk menyampaikan lagi info-info dan juga permudahkan cara mereka memahami keperluan-keperluan di antara keperluan agensi dan juga keperluan usahawan. Itu yang pastinya. Dan kita nak tahu juga Cik Hanan, mengenai era digitalisasi ketika ini, kebanyakan perniagaan turut melalui platform digital, ya. Betul. Yang ketika ini melalui persaingan yang sangat sengit apabila turut berdepan dengan saingan daripada negara luar. Betul. Dan bagaimanakah bagi pandangan Tuan mengenai cabaran untuk memperkasakan PMKS dalam aspek digitalisasi ketika ini? Okey, terima kasih Nurul. Yang pertama sekali, kita perlu memperkasakan, mungkin dalam bajet ini perlu ada perkasakan infrastructure. Infrastructure. Informasi struktur itu perlu diperkasakan. Yang keduanya iaitu dah tentu infrastruktur, agar mereka di tempat saya lah, tempat saya di Bagan Datuk mudah dapat line. Walaupun kami dekat dengan laut, kadang-kadang sukar untuk dapat line dan sebagainya. Perlu diperkasakan infrastruktur. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah adanya platform daripada luar negara. Kita pun sedia maklum. Dan platform-platform ini dipergunakan oleh usahawan mikro. Betul.
tetapi perlu ada perlindungan. Perlindungan terutamanya cukai agar barang-barang daripada luar negara tidak masuk sewenang-wenangnya. Okey. Dan perlu diberi insentif untuk produk-produk lokal agar keropok sekarang ni saya difahamkan kita boleh beli keropok leko online. Betul. Kawan saya di Melaka, saya boleh gunakan social media, boleh dapat dan kurier cepat. Cepat dan kita dapat. So kalau keropok leko, ini cerita yang simple, keropok leko ini boleh ke tahap itu kerana adanya platform. Betul. Tetapi kita perlu perkasakan iaitu produk-produk tempatan. Bukannya produk-produk di luar negara kita. Itu yang pertama. Okay? Kalau kita lihat ahli-ahli yang pemain-pemain ni, yang penjual ni, ialah sudah tentulah yang mana menguntungkan. Bila menguntungkan, dia akan mula mempromotkan perkara yang untung. Tak kiralah perkara itu atau barang itu daripada luar negara. Sanggup mengatakan this is the best quality. Padahal kita ada produk-produk tempatan yang lebih baik. Okey. Dan peluang ini tidak diberi. Sekiranya peluang-peluang ini diberi, contohlah seorang TikToker, right? Minta maaf saya cakap, ataupun seorang social media player, mereka ini diberi peluang. Okey, siapa-siapa yang promote produk lokal akan dapat insentif begini. Saya ramai sanggup. Because dia punya perkiraan dia lebih bagus. Right? Daripada dia promote produk luar. Okey. Cuma sekarang ni isu berkaitan persaingan harga. Kita berdepan dengan masalah ini berbanding antara negara Indonesia telah pun melakukan perkara ini untuk mengelakkan persaingan harga antara lokal dan juga antarabangsa. Pemain luar memberikan harga yang cukup luar biasa, cukup rendah berbanding dengan kita yang kita tawarkan. Kerana kita lihat juga bagaimana faktor-faktor kos dan sebagainya. Bagaimana dalam belanjawan ini pandangan daripada Encik sendiri, perlu kerajaan meletakkan satu dasar tertentu untuk mengelakkan persaingan ini berlaku terlalu sengit sangat sehingga akhirnya menjejaskan juga kepada industri pemain lokal ini. Saya setuju sangat ini. Pertama sekali, kerajaan perlu tingkatkan digital tax ni. Okay, kita mungkin tidak sehebat dengan negara rakan kerana mereka mempunyai 200 lebih juta. Kita baru 30 lebih. Bermakna saiz ekonomi kita tidak sama dengan luar. So dia boleh kalau satu big brand phone, dia boleh halang. Kita tak boleh. Dan kita mengamalkan dasar senyum semua. Suka semua. Kita happy semua. Walaupun kita boleh bagi statement, kita nak tentukan, kita nak berhenti, kita nak halang, setakat statement saja. Harap itu menjadi realiti. Dan saya tahu ialah sukar. Jadi harapan saya dalam bajet kali ini, kerajaan menentukan cukai digital yang tinggi kepada barang-barang daripada luar. E-dagang dari luar ini. E-dagang daripada luar. Contohnya, satu-satu barang. Sekarang ini, dalam satu barang ada yang jual RM1. Betul. Saya setuju. RM1. Betul. Kalau saya ada kedai, tak mampu saya RM1. Betul. Right? Dan banyak lagi kedai-kedai yang masuk dalam bidang mereka terpaksalah, if you cannot beat them, you join them. Mereka juga buat, tapi persaingan harga itu berlaku. Dalam persaingan harga berlaku, apakah ia sihat? Memang untuk pengguna sihat, tetapi dalam segi ekonomi tidak sihat kerana pengaliran mata wang kita keluar. Lebih banyak barang kita beli daripada luar. Kenapa kita tidak boleh fokuskan barang-barang kita? Saya tekankan sekali lagi, sekiranya, ini harapan. Harapan setinggi gunung ialah kita tingkatkan digital tax. Okey. Saya kira ini satu yang sesuai dilakukan juga. Kerana persaingan tadi telah sangat penting juga. Kesian kepada peniaga kecil sederhana kita ni terpaksa bersaing dalam konteks harga itu. Dan ianya akan membunuh industri itu sendiri yang pastinya. Dan kita sedia maklum Tuan mengenai kemajuan teknologi maklumat dan juga AI, dan ianya turut akan diguna pakai, dan ini sedikit sebanyak kita dapat lihat TikTok telah memberhentikan 700 pekerjanya kerana berdepan dengan cabaran AI. Dan apa mungkin mempersiapkan PMKS ini dengan cabaran yang bakal memasuki industri, pastinya kita tak dapat elakkan apa yang seharusnya PMKS mempersiapkan diri mereka. Dalam bajet ini kita harap adanya insentif untuk mereka yang player dalam AI, IR, mengikut laporan yang dikeluarkan, lebih kurang 30% sahaja yang terlibat. Yang mengambil dalam terlibat dalam IR ini.
Selainnya tidak. Kenapa? Tidak adanya satu insentif. Kalau diberi dengan insentif yang cukup bagus, yang cukup lukratif, cukup lumayan, sudah tentu semua orang nak main. Hari ini kita ada lambakan pekerja asing. Dan lambakan pekerja asing ini menyebabkan kebocoran wang. Jadi mereka akan transfer, dapat gaji mereka sampai 2,400. Keluar duit. Dia makan sikit, makan nasi putih saja. Nasi putih dengan bawang. Bawang. Dia tak beli macam kita makan. Betul. Kalau pergi ke kedai nasi kandar, right? Okay, kedai nasi kandar sekurang-kurangnya sekarang RM10, RM15. Kita spend ayam, ikan, right? Itu semuanya adalah penggerak untuk ekonomi. Tetapi mereka yang dapat dalam keadaan ini tidak. Jadi saya harap agar tujuan saya begitu ni kurangkan pekerja asing dengan cara tambahkan teknologi. Kalau teknologi hari ini ada, saya yakin dan percaya ramai rakyat Malaysia akan bekerja. Contoh cleaning kita katakan daripada dia cuci pakai tangan, kalau ada dia terlibat dalam AI for example, machine for example, operate. Kita dah ada robot. Kenapa kita tidak bawa this kind of technology? Dengan syarat kita memberikan insentif. Lebih banyak insentif perlu diberi kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam R&D. Bila dah ada R&D, seronoklah dia bagi kepada micro level, SME ataupun pekerja yang ada di pasaran yang akan turut serta. Hari ini saya tak sertai sebab saya tengok berat, kotor dan sebagainya. Tetapi teknologi jika ada dan sedia ada di negara-negara maju sudah ada. Dan di sini syarikat-syarikat yang mana boleh kolaborasi, boleh bawa teknologi ke sini. Okey. Saya tanya satu soalan ni harus untuk saya tanyakan. Adakah masih lagi sesuai untuk kita laksanakan pemberian bantuan dan juga dana insentif khususnya bagi usahawan berasaskan kepada kaum? Saya percaya ia perlu. Kerana stratifikasi sosial kita berbeza. Ada satu kaum yang datang berpendapat bahawa ini bukan negara saya. Berpemikiran itu, mereka bekerja kuat. Ada kaum yang mengatakan ini negara saya. Ini tempat saya. Complacent. Mereka perlu dibantu. Dan saya percaya bahawa walaupun kita katakan dalam ekonomi yang kata is a global economy, we need to emphasize dalam kelompok kita ni. Sebab kita ni unik. Unik dengan cara dia sendiri. Dan setiap kaum ni mempunyai kadar ekonomi yang berbeza. Contohnya, saya merupakan YDP sekolah rendah. Di sana lebih kurang 90%. Dalam satu kaum. Dan kawan saya yang ada YDP lain dalam kaum lain, bila dia punya sumbangan PIBG ini berbeza. Dia boleh collect RM30,000, RM40,000. Saya boleh collect RM10,000 sebab stratifikasi ekonomi yang ada di kalangan itu berbeza. Jadi amat perlu saya rasa kerajaan menimbangkan dan perlu memberi berdasarkan kepada stratifikasi komposisi itu. Okey, baik. Okey, ini satu perkara yang cukup penting untuk dilihat dan kita nantikan adakah itu akan dilaksanakan nanti dalam belanjawan. Kita nantikan pada petang ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Abdullah Hanan Anad Abdullah yang merupakan Presiden bagi Persatuan Ekonomi Muslim Malaysia. Dan tentunya juga apa yang telah pun disebutkan oleh Encik Abdullah Hanan tadi, kita nak dengarkanlah soal bagaimana pemekasan PKN itu akan dilaksanakan pada jam 4 petang nanti. Pun begitu, kita akan mulakan diskusi khas nanti bermula jam 3 petang ini di dalam Bernama TV bersama dengan rakan-rakan kita penyampai di Bernama TV untuk membawakan perbincangan lebih komprehensif dan juga melihat seterus apakah yang telah pun dibawa dalam belanjawan 2025 nanti. Ya, saya kirakan sangat mendebarkan dan ramai menantikan dengan penuh harapan pastinya ekonomi madani negara makmur rakyat sejahtera. Assalamualaikum, selamat. Saya Dia Syah Saleh. Assalamualaikum. Jumpa lagi.